Bapak Camat, alhamdulillah beliau ikut hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Saya lupa kepada panitia juga yang saya hormati. Lagi panitia ada sebut marah pula, Ibu Wati. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita telah dapat hadir dengan acara Haflatut Tasyakur Hataman Al-Qur'an daripada nyai-nyai ini. Salawat beserta salam yang senantiasa kita bacakan, yang khusus kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak manusia yang paling elok, nyai, manusia yang paling beruntung ikolah nyai-nyai yang menghatam Al-Qur'annya pada siang hari kau. Kami ada juga baca Quran. Lagi dulu, kau dulu. Ikalah nyai-nyai yang hadir kalah manusia-manusia yang beruntung. Apatah lagi telah dapat menghatam Al-Qur'an kau. Khairun nas kata Nabi. Seelok-elok manusia. Bukan elok putih-putih macam kau dah. Kalau kini kau sedang elok nian kau. Weh. Subuh nian jago tadi kau. Mula dia petang lah mencari jelebam. Nanda tak beli berpinjam kanti nak pergi ke Mekah. Assalamualaikum. Apa hal? Awak nikah tu pergi ke Mekah nak pinjam baju. Ya. Ada tak kaki kau? Mana? Nang agak perak dikit lah tu. Ada nak pakai? Nyokot elok aman lagi basing lah. Malam tadi dapat tidur kan kau? Tak sarung je lebab kau kempon kasih kau, tak sarung kasih kau, encot kasih kau. Mula dia petang dia terperasun lagi kau. Malam tadi dah enak lagi tidur. Nang parahnya lagi ngapal bacaan. Wailul likul. Yo dak kira. Ngaku je. Awak baju adalah jilbab detik minjam pula jilbab kau maka. Ya nyalah dek. Berbenong-benong mula dia petang. Mana nak je minjam dia tu. Maka buat warna nak dan serupa. Ada nak agak kuning dikit. Ada nak agak perak. Awak ada lah. Cuma nak agak kuning. Tidaklah pasti rasa ada dia lah. Ada sengaja dia bagi beli. Ya tak? Ya katanya. Nah, nampak ada nak ngantuk-ngantuk. Mana tadi nak tidur. Makannya kalau ada kuih itu makan yang masuk dalam tas, jangan disimpan. Makanlah. Makan tak lagi bagi dia. Dah nak lagi selera makan. Makan kuih dah nak lagi. Mana mikir bacaan, mana mikir baju, mana takut marah awak Cik Atul. Makanya dah ada banyak aman acara kau. Sebenarnya khataman Quran kau baca aman. Beberapa desa hadir. Ya tak? Saya tanya ke Cik Atul ngundang saya. Berapa desa yang hadir? Kami ada 3 desa lah. Dikit nian. Banyak ada tukang amat orang kita. Malu kan ni. Dah tapi kau lancar-lancar lah kalau tidak. Alhamdulillah. Kau besok ke mana pula? Mana Cik Atul kah? Dah balik ya. Tahun besok mana lagi kah? Di mana lagi? Nah, itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada sana, seelok-elok manusia, ikolah kau. Khairun nas kata Nabi. Sebaik-baik seelok-elok manusia man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar membaca Al-Qur'an. Kau. Jangan takut. Biarlah salah huruf, yang penting duduk nak ngaji. Kau banyak lagi nang tua di dusun kau. Nang heran saya dah nak milu ngaji. Dah ada lama lagi umur itu. Ya tak? 5 tahun lah pada inian. Kau macam kau. Dah sampai 5 tahun lah. Ya. Dah lama lagi ke? Maka saya doakan. Nyai duluan, saya kedian. Atau saya kedian, nyai duluan. Pilihlah. Tu. Seelok-elok manusia
adalah orang yang belajar Al-Quran. Makanya kalau nyai-nyai bengen, yuk, tahun 70-an dulu, kalau kita masuk Teluk Sekawang ke enak, maghrib nganing-nganing orang, moto lu. Foto lah, jangan takut. Masa foto saya ke Siko, saya panggil lah. Foto lah. Nah. Lelo. Tengok pacaman. Kau 3 kau? Lah. Ada gambar? Awas tiang. Lagi ceramah, lagi makan, tu nak elok nian digambar. Kadang-kadang orang lagi makan. Saya ada foto orang dengan Pak Camat lagi makan Pak Camat. Apalagi lagi ceramah ada. Nah, seelok-elok manusia adalah orang yang belajar baca Quran. Makanya tahun 70-an kalau kita masuk Teluk Sekawang ada. Mula ada simpang. PLN belum ada waktu itu dulu. Maghrib enak nganing orang di dusun masuk. Ada orang belajar baca Quran. Mula sore-sore budak-budak lah siap tu. Jam 5 sore lah siap ambil daun kelapa nang buruk tu. Apa nama? Sulup. Kadang-kadang daun pinang diambil lah siap di tamat. Ngapa? Untuk pergi ngaji. Obor, sulup. Tu dulu mulai sore-sore lah siap. Nambatnya pergi ngaji, bawa. Balik ngaji, tu dibakar untuk lampu jalan. Anehnya sulup tu semakin dikebut semakin nyalo. Biasanya kalau dikebut padam. Nah, balik rumah bongkang kata go. Tu dulu enak. Masuk ke rumah tu nganing, orang belajar baca Quran. Pergi lagi kita ke hulu lagi, nganing, orang baca bersanyi. Pergi lagi ke hulu lagi, nganing, orang nyai-nyai belajar baca sifat 20. Tu dulu. Wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada, maka mustahil Allah tiada. Tu dulu. Ya dak? Kita tak ada lagi nganing tu. Pergi lagi ke hilir lagi. Nganing nyai-nyai mato lah butuh. Menjelang maghrib, menjelang isya duduk cong panggil lah. Ajar awak ngaji. Nyo ingat. Seelok-elok manusia tu adalah orang yang belajar baca Quran. Ajar awak cong baca Quran. Apa nak kamu tengokan mato lah butuh. Pasik lah apa nak ikut tunda waktu wud. Yo apa nyai? Yo kata cucung. Cucung kau nakal. Nyai turut lah kata awak. Yo apa nak kata mikau turut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai lah turut. Dalam telekung. Dalam undung-undung. Turut awak nyai. Yo. Kita ngejo be nyai. Payu. Pokok apa kata mikau turut lah. Alif baris mim baris di atas ma. Mim baris di atas ma. Nyai kalau butuh. Ta baris di atas ta. Ta baris di atas ta. Mim baris depanmu. Mim baris depanmu. Matamu. Kau ngata awak kau kata nyai. Nyai lo butuh. Tapi termasuk manusia yang paling baik agak. Bu, nyai. Quran bisu kau memberi syafaat. Apa semangat? Memberi pertolongan. Kita nak ada baca Quran. Yo. Paling tidak tamat Quran saya semalam. Nak ada kita baca Quran. Kalau kita dak baca Quran dalam sehari, ibarat ikan dalam kolam dak ketik air, mati hati kita. Dak telap tamat 10 juz sehari. Dah telap 10 juz, 5 juz sehari. Sudah subuh sejuz, sudah zuhur sejuz, sudah asar sejuz, 5 juz. Ya tak? Nah, berapa hari tamat tuh? 5 juz sehari. 3 hari tamat Quran. Kok ini boleh jumpa tamat Quran? Untung ada Cik Atun.
Nah, berapa tahun? 13 tahun. Hah? Nama nona iyo kamu kau. Nah, 2003 ya. Tuh. Kau dah tahu anak meninggal dah tahu dah. Nangis lah kamu hidup taman lah, awak lum gitu. Jadi tuh, dak telap sajus setengah jus. Dak telap setengah jus, samikra cukup juga lah. Atau sarobok sanisib salasa. Kalau Datuk Zarudin dulu sanisib salasa ya pada kamal ya. Tung nundunya mengenyayo lu ngaji. Dak telap saya itu samikra. Baca Quran. Untuk pengobat hati keming ke scoring. Untuk pengobat hati nak melangkah kau ada ketat kau dak depan. Kau keming ke scoring letak sini tu dah. Ya tak? Supaya macam kau ngatur dewe. Baru diangkat dikit power dia tak? Enak ada bersiko tadi kau nak kau ha. Oh enak pun nampak orang ke tak? Tuhan yang encot dan dia adam. Ha? Nanti ada pada siap macam tu ha. Wah, kanti saya tu pergi umroh kemarin tu. Halo. Nah, datang mana tadi kau? Jadi tu kita nak ado baca Quran tiap hari. Nak tenang jiwa kita. Oi, lagi lu, duduklah situ lu. Di kabar pula ke ganti situ. Nah, kalau hati kita nak tenang, tu shooting ah, ada sih kau? Ya, lagi di sekret ya. Wow. Kalau hati kita nak tenang, pikiran nak enak, baca Quran. Susah-susah pikirannya utang jilbab belum bayar, baca Quran. Ya tak? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran untuk pengobat. Pengobat apa? Shifaul qulub, pengobat hati, penenang jiwa. Wah, katanya ini. Tu nak tenang pikiran. Datuk dia nak balik aman ke rumah, baca Yasin. Pas muka lawang, nyai lagi baca Yasin. Wa sawaun alaihim. Apa baca Yasin? Untuk pikul. Awak belum mati. Nah, tu Al-Quran. Dan Al-Quran pemberi semangat. Apa semangat? Pertolongan. Tuh. Dikubur Al-Quran besok ditanya. Beruntung kau bisa baca Quran kau. Mata kita dinilai lain, tangan kita dinilai lain. Besok kita nak mati, mata kau ke mana kau bawa? Ada apa ngaji di situ dengan Ciatul? Hari Selasa kami dah bawanya baca Quran. Walaupun mata kabut. Datanglah terlambat, tidak betul lah ngajar lah tiba. Dan kau okey lah di belakang. Bertanya ke kanti, lah lama lah. Mana halaman ni? Entah awak buka anda lah. Kata. Iyo tamat nunggu anda lah. Miko dah ada baca. Kacamata tinggal. Ya. Nunggu. Dapat juga pahalanya. Kaki ditanya, tangan ditanya besok. Mulut kini pada bercakap, besok dah dapat lagi bercakap. Yang kata orang lidah ada tulang ke tak? Tu. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di Jawa Katil apa di Tabarakal dah. Wah, tu tanda orang khatam tu. Tu enaknya tanda orang khatam. Udah tanya orang jantan tu, Tabarakal kata. Apalagi tanya ke Badlin. Dia berjanji kata Badlin. Nah,
Wa tukallimuna aydihim, dan akan bercakap tangan-tangan kita besok ngadap Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberi saksi kaki-kaki kita besok ngadap Allah. Hari Selasa pergi ke masjid. Ngapa awak dibawa je ngaji? Yo kata tangan bercakap. Yo kata saksi, awak jadi saksinya. Nah, tuh beruntung itu. Al-Quran bisa memberi semangat. Pertama yang memberi semangat besok di akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besok semangat itu pertolongan. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran kalau sering kita baca, besok nolong kita dalam kubur, bahkan pada hari akhirat kelak. Itu Quran nolong kita. Marabbuki, Nyai ditanya, siapa Tuhan kau? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuki, tanya ke Nyai, siapa nabi kau? Muhammadur Rasulullah. Wa ma imamuki? Al-Quranu imami. Siapa imam kau? Al-Quranu imami. Nak jawabnya. Bisa kita jawab macam tu? Nak ado macam Quran. Ika Quran, anak berempat berlima di rumah, cucung, datuk, Nyai ada. Ada baca Quran? Adalah. Berbekok? Sekok. Di mana kena? Tu, dah terparuh. Untuk tangkal hujan, geledek air hujan. Lah mati, bamik Quran di surau. Ya tak? Pinjam Quran di surau tu untuk nyokong. Untuk nak baca Yasin. Bila lah nak mati tu tukang baca Yasin. Meletaklah di kepala untuk tangkal. Haram hukumnya mawa Quran masjid, mawa Quran surau untuk orang meninggal bawa ke rumah. Berdosa. Tu wakaf orang pula untuk nyu dak, untuk nyu macu di masjid, pula untuk mati. Tak boleh Quran surau, Quran masjid bawa ke rumah untuk orang mati itu. Tak boleh. Untuk orang di masjid. Buat tanya wakaf orang, untuk wakaf mas, pasti lu tahu orang meletaknya lapasnya. Tak ada. Kau pokoknya untuk wakaf orang mati, untuk wakaf kemas, pahalanya untuk orang yang mening. Tuh hati-hati kita. Al-Quran bisa memberi pertolongan. Nabi Muhammad syafaatul uzma. Besok kita mati, besok Nabi Muhammad nolong kita. Yang kedua siapa lagi? Al-Quran nolong kita kalau ada kita baca Quran. Sejus sehari kalau paling kurang, salempir sehari. Pokok dibaca Quran. Kadang-kadang lanian, kata Fauzi tadi baca Quran awak terbilon-bilon mati basinglah dibaca. Wah, bukan main. Cung, minta Quran tu Nyai nak baca Quran. Mata ni yang kan Nyai. Ya, awak ingat yang kata Fauzi tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Ya. Kata malaikat, awak belum nyatatnya sudah. Sampai jam berapa kau Den? Mana Den kau? Yang nelpon saya kau? Sampai jam berapa acara kita kau? Ada makan tak? Payo. Muk tadi kau dah ada makan belum kau? Adalah dibagi kuih, saya tengok. Berbungkus, berkacau warna lah. Gaya kau. Saya lihat tengok pada Kamal, ada dibuka. Biarlah, kata saya. Kuih mata dia di badan saya. Saya tengok, berbungkus kau. Terbahabalah saya tidur tadi. Nah sebelah tu tunjuk. Oh nyodo warna lah. Ustaz jom enaklah dibuka lah kering gitu. Iya, ditutup pakai kacau buat dah. Macam akuarium ikan dalam akuarium. Iya, berpanjangan lah. Mana nak buka? Nah, pertama Nabi Muhammad nolong kita di akhirat besok. Tuh. Yang kedua siapa lagi nolong kita di akhirat? Al-Quran. Yang ketiga, guru. Guru bisa go memberi semangat. Cik Atul besok bisa memberi semangat, tapi nak ngaji. Besok Cik Atul sir sampai ke pintu surga. Pas Cik Atul nak masuk pintu surga, datang orang manggil di neraka bawah. Oh Cik, oh Cik, oh Cik. Cik Atul masuk surga kah? Kau masih ada di bawah kah? Oh Cik, oh Cik, tolong awak Cik. Aning dulu, jangan kata tahu. Oh Cik, datang malaikat Ridwan. Ikut Cik Atul, iya.
Tanding kau manggil tadi di bawah. Tanding lah. Tentu orangnya. Tidak. Keluar Cik Atul dari pintu surga. Ditengoknya. Oh Cik. Kau kenal dengan orang kau? Yo. Untuk sekawan. Oh Cik, awak kau ngamu wet miko Cik. Tiap Selasa awak ngaji. Yo, kata malaikat Malik. Ya malaikat Malik. Yo. Angkat kata Cik Atul. Angkat. Dia jadi masuk neraka. Gara-gara guru. Ya dah tu. Tu, mau kau baik dengan guru. Kadang-kadang kesian pula guru ngaji kepada Kamal gini Pak Camat. Kadang mahal lah burung tiung daripada guru ngaji. Weh, burung tiung ada 2 juta harganya. Ya tak? Apalagi guru madrasah kau kesian dengan batu-batu. Guru madrasah. Burung tiung ada harganya 2 juta. Ya tak? Kini kau apa lagi kau? Keladi pula mahal kau. Keladi, kenal kamu keladi? Keladi lah cari orang. Dulu nang gatal-gatal lo, kini cari orang. Macam-macam pula nama tu. Ada keladi topeng, bermuka 2. Tu keladi. Ada keladi lipstick. Hafal guru? Yo hafal. Nama guru. Tu keladi banyak macam. Ada lagi nama keladi itu apa nan sakat tu? Gelombang cinta. Tu. Ada keladi topeng bermuka 2 keladi. Ya Pak Camat. Pak Camat tengah anggun anak ada nengok keladi tu. Tanya Pak Camat. Bini Pak Camat kini sego mencari keladi gini kah? Ada keladi topeng. Ada keladi wayang. Ada nang kembang nang itu tu gelombang cinta. Ada beda lagi namanya Juk. Ada jando bolong. La ilaha illallah. Siapa lah buat itu? Ya tak? Ada nama keladi jando bolong. Setiap jando Astagfirullahaladzim. Tak? Oh, tino lah banyak kok. Macam-macam nama keladi lah. Nah tu, guru bisa memberi semangat. Guru beri sebab watalah di Nabi pada mahsyar besok seluruh Nabi dah telap ngadap ke Tuhan. Suruh Nabi Adam takut saya punya dosa ke Tuhan. Pernah saya makan buah khuldi dulu kata Nabi Adam. Ngadap Nabi Ibrahim macam mana koko? Kita lah lama berjemur. Saya tak bisa. Saya mengajarkan Islam tapi ayah saya dah ada Islam kata Nabi Ibrahim. Ngadap Nabi Nuh macam tu juga. Saya tak berani ngadap Tuhan. Anak saya dah bini saya dah ada nurut saya masuk Islam. Akhirnya ngadap Nabi Muhammad. Tu Nabi Muhammad beri semangat. Al-Quran memberi semangat, perlindungan. Lama kita di padang mahsyar memberi perlindungan besok. Siapa? Tuh, kalau kita semayang pagi Jumat, maka ayat sajadah tu. Tuh memberi pernaungan kita. Kalau ada milu semayang kau dah hafal, milu semayang. Dengan Imam Abul, nyo nak hafal awak dah. Tuh. Nah, Al-Quran, guru tu tadi tu. Oh cik. Nah tadi lah diangkat ada. Tolong awak cik. Lah masuk kau dah angkat. Yo kata cik. Untuk sekawang kau ngaji dari Selasa. Sen. Angkat. Tu. Cik Atul lah masuk pula. Lada pula panggil lah. Oh cik awak kau cik. Macam mana? Oh cik. Keluar pula Cik Atul. Ditengoknya. Koko. Mikau mana? Orang teluk cik. Ada ngaji. Tak ngani ngana lah. Benar lah malaikat. Kata Cik Atul. Tu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang selamat. Tu beruntung kita baca Quran. Mata besok ditanya, kuping besok ditanya tu. Kuping. Awak bagi ke mana kau gunakan? Nah, mata awak bagi ke mana kau tengokan? Jantan ditanya, "Hei kuping, ke mana kau gunakan?" Ngantung botol, ngantung batu senter kata kuping. Kuping besok cakap. Tu jantan dah tak? Diminta pertanggungjawaban kalau besok. Bapak Ibu hadirin, makanya beruntung kita nak ngaji. Kau berat nian ngaji kau. Godaan banyak juga, setannya gedang. Kadang-kadang orang dusun bola. Dah tahu mak aku tua. Oh mak, nilu lah ngaji itu mak. Kanti kau nyewet pula. Mak kau tu bonti lah juga ngaji. Tiap ngaji tidur kau. Biarlah.
Kata ngadu lah ke anak tu. Enaklah ngaji tua-tua kau. Kau nengok di rumah dia suruh anak melo cucuk. Ya tak? Ya Allah kau. Nak muda-muda kau. Mak lah tua suruh melo cucuk. Datang anak nan tua ke, "Mak, belum anak awak ke bentar, awak nak ke pasar." Oh, nak saya kau pergi bentar pula. Kau duit mak, kalau nyat duit ke 5,000. Mak ada bagi tak untuk anak. Kau duit 5,000 mak, belum anak. Tuh, suruh belum anak. Apa lagi ke pasar. Mak, tengok anak awak ke yo. 7 orang anak, 7 ekor cucung dan belum mak ya. Dah ciciap si kau naik ke si kau. Maknya mana? Ke pasar. Mak, tengok anak awak yo. Awak ke pasar bentar. Pergi hari Minggu ke pasar. Bentar betino kau, macam mat. Bentar ke pasar kata, 2 jam. Tu bentar tu. Tu bentar tu 2 jam, kadang lebih pula. Ngapa buka lama? Milih cabai, milih bawang. Oh, beda 500 nak kejar ke sana pada nanti kau. Pandang apa? Kau mana? Nak beli bawang. Kau berapa sih kau? 20,000. Situ di 19,500. Tak jadi sih kau ke sana pula. Kau. Rato dikeliling pasar tu. Macam mana orang tawaf Kaabah? Dikeliling. Duduk beli cabai. Duduk je lah semua selong. Dipilih sekok-sekok. Di udah orang Padang tu jual cabai tu lah marah. Disindir lah. Dipilih. Jangan marah ke nyai kau. Lah setengah jam duduk di situ. Tak dapat ke orang nak masuk. Udah kau cari akal, marah tak? Nak diusir takut marah. Lah setengah jam duduk itu. Apa kata udah tu? Dipilih. Kata. Dia dah kaki kau tu. Dia dah ngerti jenis tak? Ya awak nangkau lah. Kau murah panggil ganti. Sekali lah setengah jam nongok di situ. Sekali beli cabai berapa? Kau ada. Berapa bu? Seperapat. Milih sejam, beli cabai seperapat. La ilaha illallah. Dah ada orang siko dah. Orang siko baik-baik. Belau-ulu lemak bungur dusun dah. Dusun tua tu. Siko lah kau? Oh iya deh. Tuh. Al-Quran. Maka kita jangan. Nak pikiran tenang. Hati kita tenang. Pikiran tak ada susah. Baca Quran. Guru, saya baca Quran tak tukang guru. Ada, nang gedang pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tukang baca tidak? Baca selawat tu. Ngaji. Biar numpang tidur, ngajilah. Waduh pula kita nyampe ke anak tu. Oh mai. Mai kau mai nunggu hujan. Mai kodok namanya. Ada nama mai kodok tak? Ada orang ke tak? Bahasa kena lah ya. Nama mai kodok. Kau mai kau? Ni kau dah nampak pakai masker. Kadang berkata, ke mak lain, lo mak pergi ngaji, biarlah je ngaji. Duduk terus berbalok. Mak Miko tu janganlah ngaji lagi. Apa nanti adi ngaji kuping lah bekak, mata lah butuh. Biarlah nyai. Duduknya nyai ngaji di tempat si Atul tu. Sejam duduk, sesaat duduk, khairun, kan lebih baik min ibadatin daripada beribadatnya. Sembahyang sunat dari maghrib sampai subuh. Tu gedang pahalanya. Wala taktubu harfan. Dan tak ada nulis apa-apa, tak duduk analah. Kau kena ketik marah pula nak muda-muda kau. Berhentilah mak Miko tu ngaji. Perasaan awak tiapnya ngaji tidur. Malu awak tengok Biarlah dia ngaji, buntutnya itu. Nyo ngaji dapat, tidur dapat. Kau dah. Nyo nongok rumah ngaji dah. Ya dah. Kita kau kadang-kadang padek ngurus orang. Ya dah. Ngurus orang padek mencari-cari kesalahan orang. Ya dah tu. Asal mencari. Tuh, kalau ada orang padek ngurus orang, mencari-cari kesalahan orang, kata Nabi, itulah tanda manusia celaka. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Tanda-tanda manusia celaka, itulah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang.
Asal mula duduk, mula ngatur orang. Asal mula duduk, ngalap mencari kesalahan orang. Tu, kanti senang, nyo susah. Kanti susah, nyo senang. Orang beli Honda, pinggang nyo na sengal. Orang beli mobil, nyo masuk rumah sakit. Orang naik haji, naik umroh, nyo naik ringgo-ringgo, mati. Tu, kanti beli Honda, nyo nang gaduh. Ngambil Honda pula je po. Iyo. Oh, bila? Dah 3 hari kau nampak. Honda na lama belum lunas tu. Dia akalnya lah. Lah ngambil Honda pula. Dah lama tu tu. Dah lama tak dia ler lah tu tu. Biarlah. Nyo nang hutang. Ni minta bayar dak dan kita. Apa kita nak susah ya tak? Kanti beli mobil, nyo nang gaduh. Ngambil mobil pula iyo. Cash apa kredit? Ya. Entah awak dah tentu tapi nampak baru. Habislah tanah pasako tu dijual lah tu. Biarlah. Tanah pasako dak, tanah pasako kita dak dan jualnya. Ya dah tu. Tu padek ngurus orang. Kau lagi betina-betina kau. Jantan banyak juga. Kalau ada orang pengantin ada tak? Besok pagi orang pengantin, sarika orang bermasak ya tak? Woi. Kena salah betina-betina tu. Mawaklah pisau kecil di rumah sekok. Sambil ngiris bawang. Tu mula duduk tu nak cerita tu. Siko lah Miko duduk tu. Mula duduk kau nak cerita kau. Siko lah Miko duduk. Awak lah lama ni tak nampak Miko kau. Ke mana Miko kau? Adalah awak dusun. Tapi lama dah nampak. Ke mana weh? Awak adalah nengok di rumah sore hari Selasa ngaji. Oh ya awak kalau lama dah nampak Miko kau mana weh? Oh awak adalah dusun. Duduklah Siko, duduk. Kau dapat cerita tu mulai tu. Tu nak cerita tu. Kau dapat cerita dak? Apa cerita? Kau ke kau lah buat cerita kau. Kau lain lah sudah. Ya. Iya. Kau sio kau. Kau sio kau cerita kau. Ya sio ngapa diceritakan? Kau sio kau cerita kau. Tapi rasio dia ceritanya. Ya tak? Nyenyam lah. Apa hal dan tu kau pun tak. Orang di dusun lah kenal galau. Kau dan tu pun tak. Ini cerita kau orang tak. Tak. Apa hal lakinya. Ngapa lakinya? Tu yo. Habis laki orang sedusun dicerita bawang dah sudah diri sedap. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang saya hormati. Tuh Al-Quran. Dan kata Cik Atul dia pesan saya cerita maulid juga. Ada pola. Ya tak? Hari ke kita dikaitkan juga dengan memperingati maulid Nabi. Bu. Maulid Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Akmalun nas khalqan wa khuluqan zazatin wa sifatin saniyah. Tuh Nabi Muhammad tuh. Akmal isim tafdil. Ada nama Akmal sih kau? Ada nama Akmal tak? Situ ada nama Akmal. Tu ada pada Kamal tak? Itu agak encot dikit. Akmal tu sempurna. Khalqan wa khuluqan, seelok-elok kejadian Nabi Muhammad tu. Zazatin wa sifatin saniyah. Zatnya, peranginya Nabi Muhammad tu elok. Makanya kita ada tegak marhaban dia tak? Mulia Nabi Muhammad. Bu. Saking mulianya Nabi Muhammad, saking mulianya elok jasadnya, seumur hidup lalat tak pernah hinggap di badan Nabi Muhammad. Lalat tak pernah hinggap. Zubabata ismuhu fi jismihil hasan. Tuh Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad tuh saking mulianya lalat tak pernah hinggap di badannya. Kalau kita apa? Jangan lalat, langau galak murung. Langau lah galak murung. Nak pergi motong ya. Haji Bayhaki nak pergi motong misal siapa datang baki ke? Nak pergi jual ikan. Honda nak keliling. Kita tengok tak hidup anak ngong. Lalat ngurung, langau hijau ngurung. Nak pergi motong, tak jadi motong. Ngapa?
Cepatnya mikau kebalik motong. Dah, ngapa lah dia jadi? Ada petanda ada elok. Mungkin petakut nak tiba. Apa hal? Kau ada langau hijau nguruk. Kayaknya petakut ada elok, celana motong tu dah 4 bulan dah ada bercuci. Apa kira dia langau? Nabi Muhammad manusia paling mulia, akmalun nasi khalqan wa khuluqan, zazatin wa sifatin saniyah. Paling elok jasad Nabi Muhammad. Tu tegak marhaban kita tak? Marhaban ya nurul aini rul aini. Kan tu tidak? Maka tu tegak marhaban tu semangat. Muji kedatangan Nabi Muhammad. Marhaban, selamat datang. Ya nurul aini, cahaya daripada mataku. Jaddal Husaini, jasad nang paling elok. Tu marhaban tu. Kau saya tengok marhaban dia tak leleok tegak. Semangat. Kita gembira Nabi Muhammad tu datang. Nabi Muhammad tiba. Kita tegak marhaban tadi tu. Ditengoknya kita kau. Tipa tengok apa tengok kuih kotak tu. Nak makan lah tengok ah. Tengok si kau nyai. Elok saya kau. Tipa lah tengok kuih tu. Nasi tu kata. La ilaha illallah. Bagi tipa tu. Tengok si kau. Yang tengok ke nasi tu. Gedang-gedang dekat kotak tu. Kalau gedang kotaknya dah dapat nyuruk. Kini kau ada ketik nyuruk. Orang pengantin ada go nyuruk lauk dalam plastik. Kau ada go lawan nama marah kau saya nyampe lauk macam kau. Tak? Nama marah tu tanah nyon maling lauk tu. Ada nama marah awak segan Haji Fauzi tu ceramah. Asal ceramah nyeto lauk. Maling lauk. Lauk orang pengantin habis buatnya. Mana ceramah nyeto. Yo tu lah tu maling lauk tu. Ada cerita maling lauk pengantin. Rupanya lah muat plastik dari rumah. Hati-hati kan muat tas gedang ke kau. Hati-hati ni muat tas gedang makan maluan kita. Ada orang muat plastiknya lah dari rumah, tipa. Pas duduk makan, nang halal orang sedekah tu nang depan kita tu lah. Kita kenal mana nang berdosa tak berdosa tu. Asal kita nyuruk berarti maling dulu. Kenal lah di hati kita ke mana nang kita ngerot, mana nang laka tu. Terasa di kongkongan kau. Jadi ada cerita, dan saya sebut dusunnya dah. Apa di depan, apa seberang Teluk Sekawang dusunnya. Dusun tua dek. Dah. Saya sengajanya lah kalau orang pengantin tu, Din Miko. Rupanya ada orang pengantin. Saya duduk pas saya tersiap, orang sudah makan. Rupa mau plastik, nyai tu tadi. Dibukanya, apa nak dibuka? Saya ngekeh lah di jauh. Apa nak bukanya? Rupa buka plastik. Dibukanya plastiknya inyam, disalin lah lauk dalam piring depan juga tadi kau. Tipa tengok ke situ. Disalin lah lauk dalam plastik diangkumnya. Oh, disalinnya. Tukang pula ni milih renang pula dia pilih tu. Dia pilih. Masuk dalam plastik. Sudah masuk plastik, masuk pula ke baju tu kau. Yo, lauk renang tu tadi. Upu plastik tu agak bocor dikit. Minyak plastik tu kan merah tu, minyak renang. Netes kata nyai. Agak hangat dikit rasa kau. Tuh, maling lauk lah kau. Nak tegak macam mana benda kau merah? Lagi kata orang nyebut, nyai lah kena head pula nyai. Kadang-kadang dia sedekah tu situlah pula dia minta. Awak pengen nian kau. Laki awak di rumah lah lamunan nak minta kau. Beli di pasar. Pas tu pula nak telegak tu. Awak minta dikit be, masuk dalam gelas ke dilah. Nah dalam kolah tu kau. Tu. Nah, Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Tapi Nabi Muhammad, hatinya Nabi Muhammad mana? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu'. Tuh. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadid, sangat haya, pemalunya, tawadu, rendah hatinya.
Tuh Nabi Muhammad tuh. Walaupun dia manusia mulia, tapi hatinya tawadu. Walaupun dia pemimpin, presiden, gubernur, pemimpin dunia, tapi hatinya tawadu. Mana rendah hati Nabi Muhammad? Dikit ya nasi lang lokal tak dapat cukup tidak kau tipa. Tanah pada dia lah sudah. Apa kata tipa? Dikit ya nampak ngangkun. Awak tengok dia 75 kotak, kami kau lebih 200 kau. Tak dapat tipa raso tipa. Tengok si kau. Nabi Muhammad mulia. Pemimpin. Tapi tawadu, rendah hatinya. Mana Nabi Muhammad rendah hatinya? Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi Muhammad cinta, sayang kepada orang fakir dan orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan nak duduk dengan orang miskin. Tu Nabi Muhammad nak duduk sekalipun dia manusia mulia, sekalipun dia presiden, pemimpin dunia, nak duduk dengan orang miskin. Kalau kita mentang-mentang lah dia nak milih-milih duduk nang kayo sama kayo lah. Ya dah tu. Jilbab nang seragam sama seragam lah. Dan nak lagi kantin lain, ikut sana awak mengikut dak seragam. Nan dak seragam kau bucu-bucu lah tu. Tu dak seragam tu. Apalagi macam tipa tu, macam bendera Belanda. Lah tengok si kau, oi. Oh. Jangan dia tengok timpa, malu lah nyo. Jadi tu Nabi Muhammad sekalipun dia pemimpin dunia, nak duduk dengan orang miskin. Tuh Nabi Muhammad sekalipun dia orang mulia, nak duduk dengan orang fakir. Kalau gitu kita milih duduk dengan orang kaya sama kaya lah. Ya tak? Tuh Nabi Muhammad. Tak ada sombong tak Nabi Muhammad tu. Weh kita nak bahaya kau kan sifat sombong kau. Ngaku diri kaya lah. Ada berapa macam yang bisa membuat kita sombong. Ada. Bisa kita jadi sombong. Ngaji macam kau bisa jadi sombong. Nah, pertama yang bisa buat kita jadi sombong mana? Ziyadatul ilmi. Dengan bertambahnya ilmu bisa buat kita jadi sombong. Awak lah nampak dek. Imam Abdul tu lolo tu awak lah nampak dek. Awak kau nak sekolah. Kuliah awak kau. S1, S2, S3 awak kau. S4, S5, S0. Ziyadatul ilmi, dengan bertambahnya ilmu bisa muat kita jadi sombong. Tu awak lah nak pandai, awak lah nak sekolah, awak lah nak lain kau lolo galo, awak lah nak ngaji. Nanti kau nak ngaji lolo galo. Nah, dengan bertambahnya ilmu bisa muat kita jadi sombong. Yang kedua bisa kita jadi sombong. Sombong tu kan paling bahaya. La yadkhulul jannah kata Nabi. Tidak akan masuk surga kamu kalau di hati kamu ada segedang tampang bayam, hati sombong, tak ada masuk surga. Nah, bisa nyebab kita jadi sombong kok. Ziyadatul ilmi, dengan bertambahnya ilmu bisa buat kita jadi sombong. Yang kedua, ziyadatul mal. Dengan bertambahnya harta bisa kita jadi sombong. Kaya kita jadi sombong. Banyak orang kaya sombong. Miskin dulu, kaya sombong. Fir'aun tu asalnya miskin dulu tu nyai. Kaya dia sombong. Saking kayonya Fir'aun tu, sombongnya Fir'aun, ngaku dirinya Tuhan. Oh, saking kayonya Fir'aun. Ana rabbukum. Fir'aun tu di Mesir sana kenal nyai. Kenal Mesir nyai, tengah-angut ana lah. Mesir kenal. Muara Skalo belok kiri. Pemayungan dek. Hah? Apa tu? Pendatal. Sing lah pendatal. Jadi tu Fir'aun tu asalnya miskin, kaya, sombong, ziyadatul mal. Dengan bertambahnya harta bisa jadi sombong. Saking kayonya Fir'aun, ngaku dirinya Tuhan. Ana rabbukum, dikumpulnya orang Mesir banyak-banyak. Saya adalah Tuhan kamu. Nyo ngaku diri Tuhan. Saking kayonya, diseraknya lah duitnya dari tangan juga. Diseraknya duit. Keluarlah duit juga, ngambil lah orang-orang Mesir tadi duit. Nyo kayo. Baju Fir'aun tu lebar, kacaman
ujung tangannya kok. Tu lebar tu. Bajunya tenang ngeluar duit. Kalau kecil pada keluar. Tuh lebar baju Firaun. Nyerak duit. Jadi kalau ada betino-betino bajunya lebar ke bawah tu baju Firaun. Ya tak? Kalau jantan dia ketik baju lebar, betino ada baju lebar. Baju Firaun tu. Bapak Ibu hadirin. Nah, mana lagi? Muat kita jadi sombong. Ziyadatul mansuh. Bertambahnya kedudukan bisa buat jadi sombong. Naik pangkat jadi sombong. Dapat jabatan jadi sombong. Naik pangkat jadi sombong. Dapat jabatan sombong. Sombong. Karena ada tinggi pangkat, ada tinggi. Baru perangkat desa lah sombong. Ya tak? Baru anggota pemangku adat lah sombong. Ada tinggi tak? Baru anggota perangkat desa lah sombong. Ada tahu perangkat desa ke? Baru jadi perangkat desa lah sombong. Pakai bahasa Indonesia bercakap ditulis kawang lah. Wah, datang masuk desa. Perangkat desa ke? Wah, ini nggak bisa begini ni. Weh! Malu weh! Baru jadi perangkat desa lah pakai bahasa Indonesia bercakap. Wah. Siapa yang bikin nih? Ini kalau begini nggak bisa nih. Nggak konsekuen. Weh! Malu weh! Yaudah, ada tak perangkat desa sombong? Ada tak? Mananya tunjuk. Ada beli. Sanusi pegawai tu. Baru jadi perangkat desa lah sombong. Tetap pusat di dusun gola, tetap pakai bahasa Indonesia bercakap tu. Ini siapa yang bikin kayak begini nih? Nggak bisa. Airnya nanti nggak turun, banjir jadi. Maluwe tak nama tu. Apa nama weh? Maluwe ya. Genyek ni kah? Ini nggak bisa. Kalau begini kan curah hujannya kemana nanti jatuh? Maluwe ngani kah? Kadang-kadang baru honor lalentik sepatu. Macam bola layang. Gaso kau. Kita main bahas lah. Ya tak? Bedo gaso jangan undang lagi. Ada orang dia nak undang saya. Saya bertanya. Lah sudah kau maco dusun kamu lah. Bila maco? 3 malam na lewat guru. Siapa maconya? Itulah ada orang dari sana. Sebenarnya kami kan nak lah undang guru. Ada lah ngato jangan. Siapa sama? Haji Fauzi. Ai berhentilah Haji Fauzi. Nya terus nak diundang. Apa pula? Perasaan awak setiapnya ceramah nyinggung awak terus kata. Katanya saya ceramah nyinggungnya terus. Padahal ada nyinggung, tak cuma nyindir itulah. Samulah ya. Samulah katanya ini. Tuh, ziyadatul mansuh dengan bertambahnya kedudukan bisa membuat kita jadi sombong. Naik pangkat, naik jabatan, sombong. Macam tak nampak bagi kita kok. Ya tak? Tuh, ke mana nyai? Duduk. Tuh melawan kencing kata. Kau nak diajar Cik Atul. Galau kempot-kempot Cik Atul. Iyo, klaim itu tak ada elok lagi. Nabi Muhammad. Kau. Yang keempat, ziyadatut ta'ati. Dengan bertambahnya taat kita bisa buat kita jadi sombong. Kau ni galak lalai kau. Awak ngaji terus tapi ngata awak lah terus ngaji. Awak rajin semayang, awak lah kata rajin semayang kau. Riak sum'ah jadinya. Hati-hati tu. Tun galak lalai tu. Bapak Ibu hadirin wal hadir. Nabi Muhammad uswatun hasanah. Contoh bagi kita galonya. Apapun dalam kehidupan Nabi, contoh. Nabi berumah tangga dengan bininya, contoh. Nabi, apa nak tengok nyanyi tu? Tengok sih kau. Ini di atas. Nabi Muhammad, contoh kalau makan Nabi, tidur Nabi, contoh. Sampai Nabi berumah tangga dengan bininya, Nabi Muhammad, contoh. Macam mana? Nabi tu seumur hidupnya manggil bininya Aisyah, tak pernah namanya Aisyah ada.
Tak pernah manggil namanya Aisyah dak. Siapa Nabi manggilnya? Humairah. Apa arti Humairah? Kemerah-merahan. Oh, Aisyah tu orang elok, cantik, pipinya kemerah-merahan, dan macam jilbab kemerah, ada macam jambu. Pipi Aisyah tu asli kemerah-merahannya macam mana? Kalau kini lah banyak becen. Woi, saya tengok ada pergi orang pengantin. Orang pergi ke pengantin, ya Allah, ada pipi orang betino tu merah. Di merah sudah tu ada kuning. Sudah kuning, ada biru. Saya tengok, kok ditimpa mango tak apa tak pergi dia. Tuh, kalau Aisyah asli, kini ke banyak macam. Merah, hijau, kuning, pipi macam mana. Celak kok alis. Kini kok ada alis macam centong nasi lebar. Alis macam centong nasi. Oh, lebarnya. Kok macam mana? Tak pergi tadi kok. Nak berbedak pipi lah kencang. Kalau orang tua dia nak pergi lengket, bedak kau dia nak kata. Bedak kasi kau lengket, kasi kau bedak, kasi kau lengket. Macam mana kuno. Nah, Nabi Muhammad manggil bininya Humairah. Apa Humairah? Hai pipi yang kemerah-merahan. Ya Humairah, hai pipi yang kemerah-merahan. Ta'alli suwayya, sikau kau bentar. Tu macam mana? Bini pada Kamal. Tuh, bini Nabi manggil bini macam tu. Betina kok kan senang dimanjo ke? Kalau dimanjo senangan hati ke? Imam Abul, tuh. Balik pergi tes pada Kamal. Balik ke rumah, ya Humairah, ta'alli suwayya. Kau betina pula jahat pula kau. Laki lah manjo macam tu, kata pula, di mana kena tadi kau? Kata. Di mana kenanya katanya. Ya, benda kau tak ada biasa. Di mana kau orang tua kau tak sapu tadi kau? Awak kau dapat di Pauzi tu. Ya. Sebut lagi macam mana ya? Dites Ustaz Jub. Ya Humairah, tu betina tu. Ta'alli suwayya. Hai pipi yang kemerah-merahan, sikau bentar. Kalau dah kedek macam itik, entah pula macam tak. Macam itik masuk kandang, entah lagi. Iko kita membiaki jujur kepada bini tapi nyakin. Jujur kepada bini tapi nyapi tak dimanyo je bini ya Humairah. Kita kok dak jujur tapi mentang-mentang bini lah tua kempot pula. Manggil minta buat kopi. Empon buat kopi empon. Ya. Iyo, jujur tapi sambil muat kopi bini mutu. Ya, kempot kau panggil tapi kau lantaan kata lagi. Dah tuh Nabi Muhammad manyo di rumah tangganya. Pernah suatu saat Nabi Muhammad tidur di pangkuan bininya. Tidak ada pengantin baru dah. Kaki tes pada Kamal tidur di bawah bini tu. Ya tak? Pernah Nabi Muhammad tidur di pangkuan Aisyah. Kodak lagi pengantin baru bukan main. Kalau lagi pengantin baru, pakai baju putih cano hitam, pakai lengkat pergi ke rumah imam berjalan ke macam mana. Zeng ni Honda. Gang lengkat naik. Cik. Ke mana tangan kau? Ke paha laki yang. Lagi pengantin baru. Ya tak? Tuh. Coba kalau lah jadi nyai-nyai macam kau. Dia nak pergi bergantung ke paha datuk tu tak? Kata datuk Honda. Nak lain lah tu. Cepat kan Honda kau mati. Kata. Mana mikir Honda kau payah hidup ya? Cepat. Apa lagi nak mati lebih kau? Nak mati. Naik nyai nan tua tadi. Gak. Duduk jantan lah tu. Waktu lagi muda lah bergantung di paha. Lah nyai lah tua kau bergantung di besi Honda belakang. Lala ya. Bergantunglah di paha macam dulu dek. Kau tak naik tu bergantung di besi belakang. Apa kata Datuk?
kempet apa banona. Manyai kata hogel sih kau. Kalau ada dogok galing boleh ona. Hah? Hilangkan tu. Lah 2 hari dah ada tidur kau. Fikir kau. Ya tak bergantung di besi pun tengok di Honda tu ada besi belakang tu. Tu kena nyai bergantung. Ha, naik kalau lagi bawa pengantin naik ke paho. Cuba pergi nyai yo. Tes bawa Honda dan Datuk. Ren naik Honda ngong. Ha, bergantung ke paho. Kalau tak tahu kata Datuk. La ilaha il. Nak Datuk pula marah. Pak nyai nak gantung. Lah betul tahu cucung dah banyak kau gantung lagi. La ilaha il. Tuh Nabi Muhammad dalam kehidupan Nabi. Contoh. Makanya kita ajar sekarang kita berat memegang sunnah-sunnah Nabi gini tuh. Berat kita memegang sunnah-sunnah Nabi. Musuh-musuh lah banyak. Musuh-musuh orang Islam kalau banyak, Pak. Bu. Kita jago. Musuh-musuh Islam kini semakin nyata, semakin berani. Orang nak menghancurkan agama Islam di Indonesia tidak perlu mendatangkan orang kafir dari luar negeri dah. Tak perlu mendatangkan orang kafir dari luar negeri dah. Nak ngajak perang, dah cukup. Tapi dengan apa menghancurkan agama Islam? Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berkata, agama Islam tidak bakalan hilang di atas dunia itu. Tak bakal hilang dah. Tapi untuk di Indonesia tidak ada jaminan. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Agama Islam tidak akan hilang di atas dunia ini. Tapi untuk di Indonesia tidak ada jaminan. Tuh. Musuh-musuh Islam kini lah berani, Pak. Nyai. Orang musuh Islam lah berani. Dengan apa orang memusuh agama Islam? Dengan kelompok. Dengan organisasi. Bahkan dengan partai. Dengan partai orang lah bisa menghancurkan agama Islam. Bentar-bentar kau tadi Syekh Ali Jabir lagi ceramah ditikam orang. Ya tak? Muhammad Zaid Ustaz Maulid ceramah Maulid kau tadi ada seminggu mungkin ditikam orang juga. Surau ada masjid lah dicoret-coret orang. Quran beh lah dicoret dicet-cetnya. Tu hati-hati kita gini kok. Maka elok tengok partainya tu. Partainya tengok. Jangan asal pilih-pilihan dah. Ini kadang-kadang kita lah banyak merasuk kok. Bermacam-macam cara. Islam tu lah elok, ajarannya sempurna. Mana kini lah masuk-masuk kadang-kadang. Tu kini. Kelompok organisasi kini ada Islam liberal namanya. Islam liberal, Islam Nusantara lah berani mengatakan semua Islam agama tu semua agama Islam tu samalah dengan agama lain. Agama tu samalah, cuman caranya lah berlain. Kalau ada orang Islam, Pak Camat Pedato misalnya, semua agama sama, semua agama benar. Kalau ada orang Pedato macam tu ngatur semua agama sama, semua agama benar, hukumnya murtad, kafir.